Wassalatu wassalam ala ibadihil mustafa sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang dirahmati Al-Fadil Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dah masuk ke malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan 1435 Hijrah. Dari segi perubatan, bila kita makan makanan yang kita manusia makan ni, dia ibarat bahan bakar bagi badan kita. Sebagaimana enjin kenderaan kita perlu bahan bakar. Bahan bakar bagi enjin kenderaan, kereta kita, motor kita, minyak. Makanan ni dia jadi bahan bakar bagi tubuh kita manusia. Bila ada makanan yang jadi bahan bakar, kita ada tenaga. Kita boleh bergerak. Kita boleh buat kerja. Enjin kereta kita, enjin motor kita, bila ada minyak dia hidup. Kalau minyak kering dalam tangki, startlah lenguh kaki-kaki pun memang tak hidup motor tu. Sebab tak ada minyak. Bahan bakar bagi manusia kita isi dalam tangki kita yang kita panggil perut. Bahan bakar bagi kereta motor yang kita panggil minyak, kita isi dalam tangki minyak. Ada beza tangki minyak kenderaan dengan tangki bahan bakar bagi kita manusia. Tangki minyak kenderaan ni dia buat daripada bahan logam. Dia keras. Perut kita yang menjadi tangki bahan bakar, tangki makanan, dia buat daripada bahan kenyal. Orang Kelantan kata dia boleh beri. Maknanya kalau besar tu dia boleh jadi besar lagi. Tangki kenderaan ni kalau kapasiti dia 30 liter, dia cuma mampu memuatkan 30 liter sahaja. Kita isi lebih daripada 30 liter, dia akan melimpah keluar. Perut kita beza. Oleh kerana Allah Ta'ala jadikan perut kita ni daripada bahan kenyal. Kalau sepatutnya kita cuma perlu makan sepinggan makanan, kita boleh makan sehingga 4 pinggan dan dia tidak akan melimpah keluar. Sebab dia jenis kenyal. Satu lagi bezanya, minyak yang kita isi dalam tangki kereta kita, tangki motosikal kita, kalau kita tak habis guna untuk hari ni, kita boleh guna esok. Kita boleh guna lusa. Kita boleh guna tulak. Kita boleh guna hari-hari yang seterusnya. Kita sekadar naik motosikal ni daripada rumah nak mari ke surau. Sikit je. Seminggu sekali kita isi minyak. Tak apa. Dia tak habis. Berbeza dengan makanan kita. Kalau hari ni tubuh kita perlukan cuma sepinggan makanan, kita makan sehingga 4 pinggan, apakah yang 3 pinggan lagi tu kita boleh simpan untuk esok? Esok tak perlu makan sebab kita dah reserve hari ni dah. Lusa tak perlu makan. Tulak pun tak perlu makan sebab kita dah siap-siap makan 4 pinggan. Jawabnya tidak. Dia tak sama dengan motor, tak sama dengan kereta. Yang kita makan hari ni, tubuh kita dia cuma akan ambil sekadar yang diperlukan. Kalau dia perlu sepinggan je dia akan ambil untuk kegunaan tubuh. Yang 3 pinggan lagi tak simpan untuk esok, tak simpan untuk lusa. Dia akan bertukar menjadi lapisan-lapisan lemak yang menempel di bahagian-bahagian tertentu tubuh kita, antaranya perut. Sehingga layaklah kita terima pingat PJK. PJK ni bukan pingat jasa kebaktian, perut jalan ke depan. Berapa ramai di kalangan manusia yang lebih suka biar dia makan lebih, dan yang lebih tu bertukar menjadi lapisan lemak. Dan lapisan lemak ni kita tahu belaka, dia memudaratkan tubuh kita. Dia tidak memberikan sebarang manfaat, dia memudaratkan tubuh kita. Berapa ramai orang yang lebih suka memudaratkan tubuh dia daripada dia mikir yang lebih ni lebih baik kita beri kepada orang lain yang memerlukan. Ini sebenarnya satu daripada hikmat
pengajaran yang kita nak ambil daripada puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ni dia bukan hanya setakat ibadat kita seorang hamba dengan Allah, Khalik, pencipta kita, tetapi dia juga ibadat kemasyarakatan, nak melatih kita ni menjadi seorang ahli masyarakat yang baik. Lebih kurang sebulan lepas, saya masuk dalam kawasan saya. Saya ni nasib jadi pemimpin orang kampung tempat orang susah. Masuk ke satu kampung, tengok satu keluarga kesian. Anak 6 orang. Kerja dia NGO. NGO ni bukan non-government organisation, bukan pertubuhan, bukan kerajaan. 6 orang getah orang. Adalah lebih kurang sekal lebih. Berapa pendapatan kak sebulan? Dia kata kita tak kira bulan, kita kira minggu, dia kata. Kebetulan masa tu musim kemarau, lepas tu getah dia baru lepas luruh daun. Kalau orang biasa dengan getah, dia tahu getah ni bila dia lepas luruh daun, dia keluar pucuk baru, memang dia tak ada susu. Kebetulan pula harga dia cukup mahal, RM1.90 sekilo. Okay. Adalah dia kata dalam seminggu boleh RM100. RM100 seminggu, anak 6 orang nak makan apa sekarang ni? Ikan selayan RM7 sekilo. Ikan selayan orang sini panggil ikan apa? Ikan sarding, ikan hot low class sekali. RM7 sekilo. Makan nasi dengan beras nasional, hot paling rendah sekali kualiti, beras hancur tu. Rebus ikan selayan, lepas tu goreng, makan nasi dengan beras nasional. Anak-anak pergi sekolah, tak ada duit. Saya tanya berapa pendapatan daripada menora getah. Dia kata bila musim pokok getah ni tak keluar susu, sebatang pokok getah kita toreh 4 hari tak cukup lagi sekilo, dia kata. Kalau cukup sekilo baru RM1.90. Ikan selayan RM7 sekilo. Bayang. Ada lagi di kalangan ahli masyarakat kita begini keadaan kehidupan dia. Jadi sebenarnya ibadat puasa ni dia nak ajar kita supaya jadi seorang ahli masyarakat yang prihatin dengan orang lain. Kemudian yang kedua, saya bawa 2 hikmat puasa sebagaimana yang dihuraikan oleh pakar-pakar perubatan. Kita perasan tak bila kita sakit, demam ke, tak berapa sihat, biasanya kita tak berapa lalu makan. Orang sakit tak lalu makan ni sebenarnya biasa. Sebab sebenarnya sakit kita ni dia berpunca daripada secara umumnya kerana kuman-kuman dalam badan kita ni dia jadi kuat dan dia mampu mengalahkan sistem antibody kita. Pertahanan kita kalah, kuman menang, maka sakitlah kita. Okay. Dan sebenarnya kuman-kuman bakteria dalam badan kita ni dia dapat tenaga daripada vitamin K yang bersumber daripada makanan yang kita makan. Jadi yang kita makan tu makanan, dia bukan hanya setakat beri tenaga kepada kita. Dalam masa yang sama, dia juga memberikan vitamin kepada kuman. Dan kuman ni bila dapat vitamin cukup, dia jadi kuat. Bila dia jadi kuat, dia lawan tokeh. Dia jadi kuat menyebabkan kita sakit. Sebab tu sebenarnya bila kita sakit, kita tidak lalu makan tu, proses semula jadi yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita nak lemahkan kuman-kuman dalam badan kita. Bila kita tak lalu makan, tubuh kita kekurangan makanan, dalam masa yang sama kuman tu juga kekurangan supply vitamin. Bila kekurangan supply vitamin, dia jadi lemah, maka peluang untuk antibody kita meningkat semula dan mengalahkan dia. Jadi kalau kita tak lalu makan bila tak sihat, itu biasa. Tapi kalau demam habis 3 pinggan nasi, ini luar biasa. Sebenarnya bila kita puasa, puasa yang kita puasa ni di antara tujuannya kerana kita nak melemahkan musuh-musuh yang ada dalam badan kita. Yang kita panggil bakteria ke, panggil kuman ke, panggil virus ke, macam-macam. Bila kita puasa sebenarnya kita dalam proses melemahkan musuh-musuh ni dan meningkatkan semula sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian kita bangun sembahyang. Bulan puasa orang yang jarang bangun sembahyang subuh berjemaah, mari sembahyang subuh berjemaah. Orang yang jarang bangun sembahyang tahajud, bangun sembahyang tahajud. Bangun sembahyang tahajud dan subuh berjemaah ni
dikaji oleh seorang pakar geografi dan dia gabungkan kajian dia ni dengan kajian perubatan. Kita perasan tak bila kita bangun di waktu fajar, cuba kita tengok di kaki langit. Kaki langit ketika waktu fajar tu warna apa? Kita pun tak perasan kan? Esok bangun perhati, dia berwarna biru muda. Biru muda, dalam istilah perubatan kita panggil spektrum biru muda. Spektrum biru muda ni, jangan biru tua dah. Biru tua tak baik untuk kesihatan. Biru muda je. Spektrum biru muda ni, dia sangat baik dan sangat diperlukan tenaga daripada cahaya biru muda ni untuk diserap oleh satu kelenjar dalam badan kita yang kita panggil kelenjar tiroid. Dia duduk di bahagian leher ni. Kadang-kadang ada orang bengkak kat leher ni kan, dia panggil bengkak tiroid. Jadi kelenjar tiroid ni di antara yang memberikan tenaga untuk dia mengeluarkan hormon-hormon adalah tenaga daripada cahaya biru muda yang ada di alam, dan ilmu perubatan kata dia cuma mampu diserap oleh seseorang ketika ruh dengan jasad ni bercantum. Makna kita dalam keadaan jaga. Orang tidur tak boleh. Orang dalam keadaan jaga, dalam keadaan ruh dan jasad bercantum, dan di antara fungsi kelenjar tiroid ini, dia akan mengeluarkan hormon yang memberikan keceriaan kepada kita sepanjang hari. Sebab tu kita tengok orang semaya subuh, kalau dia pekerja yang baik. Kalau dia bos, dia tak marah, tak tuhala. Kalau dia pelajar yang baik. Sebab tu kalau kita tengok orang pagi-pagi nak marah, tak tuhala, musang sekali, kita fikir dia ni semaya subuh dah tadi ni. Sebab biasanya orang semaya subuh tak begitu. Orang semaya subuh ni, di antaranya pagi-pagi lagi sebagaimana yang saya cerita dalam kuliah yang pertama dulu, solat dari segi sains perubatan kan, di antara faedah bila kita semaya ni, bila kita sujud perbuatan rukun fi'li semasa kita sujud tu, mengikut kajian seorang pakar dalam bidang otak, Dr. Peter Russell, amalan sujud orang Islam dalam semaya ni, dia membolehkan otak kita ni mendapat bekalan darah yang sempurna. Saya cerita panjang lebar di hari itu dengan gambar-gambar semua. Sebab masa kita duduk dalam keadaan biasa, macam saya duduk atas kursi, macam tuan-tuan duduk sela sekarang ni, bila jantung kita pam darah, dia sedang pam darah daripada satu tempat rendah nak bekalkan darah ke otak ni untuk naik ke tempat tinggi. Dan disebabkan oleh di atas permukaan bumi kita ni terdapatnya daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti ni dia akan tarik supaya sesuatu tu jatuh semula ke bawah. Jadi jantung kita pam degup pam darah naik ke otak, tak sempat masuk ke seluruhan saluran darah, daya graviti tarik turun semula. Jantung kita ni setia, dia pam. Jantung ni lah organ badan kita, Allah Ta'ala jadikan dia paling setia. Dia kerja, kita ingat ke dia pun dia kerja, kita tak ingat pun dia kerja, kita terima kasih ke dia pun dia kerja, tak terima kasih pun dia kerja. Okay. Kalaulah jantung kita ni mesti kita ingat dan kita kawal dia, baru dia boleh kerja. Saya nak tanya dalam surau ni hari ni, berapa orang yang ingat ke jantung dia? Tak ada seorang. Maknanya dalam surau kita hari ni tinggal meja dengan kursi, orang lain usung belaka. Sebab jantung bila tak denyut 3 minit tak ada apa-apa, selesai. Okay. Kerja dia pam, naik, tak sempat sampai semua saluran darah, dia turun. Jadi bila kita sujud dalam sembahyang, sujud ni dengan sendirinya dia membolehkan darah dibekalkan dengan sempurna kepada otak kita. Dan darah ni sebagaimana yang saya cerita dulu, dia bawa 2 unsur. Yang pertama, zat makanan, dan yang kedua, oksigen. Okay. Kemudian satu lagi, bila kita sembahyang ni sebenarnya dia memberikan kerehatan kepada kita, dan kajian ini dikaji oleh seorang doktor pakar fizik daripada sebuah universiti di Virginia, Amerika Syarikat. Kata doktor pakar fizik ni, kita manusia ni ada charge. Bila kita sebut charge, maknanya ada charge positif, charge negatif. Charge ni 2 je, positif dengan negatif. Dan kita akan rasa sihat, rasa segar, rasa bertenaga sekiranya charge positif dan negatif dalam badan kita ni dia seimbang. Maknanya sama banyak. Mana tanda tubuh kita ada charge? Cuba kita pegang
suatu benda yang ada sumber elektrik. Pegang dengan tangan. Dia bukan hanya setakat kebah di tangan ni. Dia mengalir sehingga ke kaki. Sebab apa dia mengalir sehingga ke kaki? Sebab sifat tenaga elektrik ni, dia nak balik ke bumi. Jadi dia akan cari mana laluan yang paling hampir sekali untuk dia balik ke bumi. Sebab tu kalau orang terpegang sesuatu yang ada sumber bekalan elektrik dengan tangan kanan, peluang dia untuk selamat lebih tinggi daripada dia pegang dengan tangan kiri. Sebab kalau kita pegang dengan tangan kiri, arus elektrik itu dia akan mengalir dan dia akan lalu melalui jantung kita, masuk ke kaki kita. Sebab jantung duduk di kiri, di kanan dia kurang sikit baik. Tubuh kita ada cas. Bila kita kerja seharian, macam-macam kerja yang kita buat, kerja-kerja yang kita buat ni, dia menyebabkan cas dalam badan kita ni dia jadi tidak seimbang. Ada orang negatif banyak, positif kurang. Ada orang positif kurang, negatif banyak. Macam-macam kan. Macam mana kita nak seimbangkan semula cas kita? Ini kajian yang menarik yang dikaji oleh seorang doktor pakar fizik. Dia kata di antara manusia ni, dia boleh berlaku pertukaran cas bila kita duduk dekat-dekat. Bila kita duduk dekat-dekat, boleh berlaku pertukaran cas. Berlaku pertukaran cas dengan cara, cas yang banyak pada badan kita ni akan diambil oleh kawan sebelah kita. Dan yang kurang daripada kita, kita akan ambil daripada kawan kita sehingga tubuh kita ni dia jadi seimbang. Dan pakar fizik tu kata, orang Islam ni dia ada 5 kali sehari di mana pertukaran cas ni boleh berlaku bila kita menunaikan solat berjemaah. Bila kita menunaikan solat berjemaah. Jadi solat berjemaah yang kita buat, di samping dia merapatkan ukhuwah kita, Allah Ta'ala bagi pahala yang lebih berganda-ganda. Dalam masa yang sama, dia juga membolehkan tubuh kita ni, dia berlaku pertukaran cas. Saya ingat di Baghdad dulu, rumah sewa saya tu dia dekat dengan Masjid Imamul Azam. Masjid Imamul Azam ni maknanya Masjid Imam Abu Hanifah. Imamul Azam ni gelaran kepada Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Dia terletak di satu bandar, bandar Azamiyah. Bandar ni bandar Sunni. Bandar Sunni di tengah-tengah kota Baghdad. Masjid tu besar. Kubah dia dibuat daripada emas. Emas betul, emas tulen. Kubah, kemudian kubah menara dia yang 4 ni pun emas juga. Saya tengok, saya kata kalau di Malaysia tak ada dah kubah ni. Sebab tempat saya di Besuk tu, ada satu masjid, peti derma dia, mangga 4. 2 atas, 2 tepi. Kemudian tulis lagi, duit derma dipungut setiap hari. Maknanya nak beritahu, wahai pencuri, tak ada duit tu, pungut dah setiap hari. Dah lah mangga 4, duit kena pungut setiap hari. Maknanya kalau bubuh kubah daripada emas, saya rasa dengan kubah-kubah tu tak ada. Masjid tu masjid besar kan. Masjid besar, tiang dia banyak. Tapi masa tu, masa Saddam Hussein tu, biasalah dia nak pilih imam, pilih orang yang menguruskan masjid. Dia bukan pilih orang yang paling baik, paling alim, paling bagus bacaan Quran dia. Bukan. Tapi dia pilih yang paling kuat, parti Ba'ath dia. Parti Ba'ath ni parti Saddam Hussein lah. Menyebabkan masjid-masjid kerajaan yang besar-besar ni, orang tak berapa ramai pergi. Orang lebih suka pergi masjid yang kecil-kecil di pinggir bandar, ada imam-imam hafiz. Jadi saya tengok bulan Ramadan, daripada tahun pertama di sana, memang tak ramai orang semayang. Tok Imam duk baca ayat lazim. Ayat lazim, hari pertama ayat lazim, hari kedua ayat lazim, hari ketiga ayat lazim. Tok Imam Arak ni. Orang semayang tak ramai. Saya bilang-bilang orang, tengok dengan banyaknya tiang masjid, rasa-rasa tiang dengan orang tu dekat-dekat nak sama ramai. Daripada 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5 Ramadan, sehingga 25 Ramadan, memang orang tak ramai. Sampai hari 26 Ramadan, Masya Allah, tak tahu manusia ni mari daripada mana, ramainya manusia. Dia mari bawa periuk belanga, bawa habis anak beranak, bawa tikar, bawa bata. Dia mari berkampung dalam kawasan masjid sehingga penuh sesak masjid. Tak tahu daripada mana. Dan kita perhati macam-macam ragam manusia yang sepintas lalu saya kata ini orang jahil yang tidak pernah semayang sebelum ni, tapi dia semayang gitu. Macam orang jual daging, dia panggil gosok dalam bahasa Arab. Orang jual daging di Iraq ni,
Dia pakai jubah putih macam kita mari masjid juga. Bayar kalau dengan jubah putih dia tu dia sembelih lembu. Dia lapah lembu. Dia potong tulang lembu. Dia potong daging. Dia jual daging. Apa benda yang lekat di jubah dia? Dengan jubah dia tu dia masuk semayang. Orang puas semayang pakai skirt bawah lutut sikit semayang. Aurat ni Hanafi dengan Syafi'i sama dia. Kalau kata orang puan mazhab Hanafi boleh pakai skirt bawah lutut sikit, itu bukan mazhab Hanafi, itu mazhab Jahil sebenarnya. Semayang sujud kaki terakak, tak rapat di lantai. Malam tu hari 26 Ramadan, malam 27 Ramadan, tarawih penuh sepenuh-penuhnya. Kalau kita mari lewat, memang kena duduk di luar. Dan kalau kena musim sejuk, bila angin sejuk bertiup tu, kita raba-raba telinga kita tak ada serah. Hilang telinga. Dia jadi kebah. Sebab sejuk. Sehinggalah selesai solat fajar, pagi yang ke-27 Ramadan. Selepas daripada tu, malam yang ke-28, malam yang ke-29, malam yang ke-30, memang masjid akan lengan, selengan-lengannya. Dan ketika itu tak syok lagi. Memang dalam masjid tu, tiang lebih ramai daripada orang semayang. Saya tanya kawan-kawan Iraq, sebab apa daripada 1 Ramadan sehingga 25 orang tak ramai? Tiba-tiba sampai pagi 26 ramai, malam 27 tu masjid penuh, sesak. Kemudian habis sembahyang fajar, pagi sembahyang subuh pagi 27 Ramadan, memang manusia lengan selengan-lengannya. Dia kata, awak tahu tak semalam 27 Ramadan? Saya kata, tahulah, saya tak terlupa lagi hari-hari. Dia kata, awak tahu tak apa ada 27 Ramadan? Saya kata, saya tak tahu. Dia kata Lailatul Qadar. Awak tahu tak apa benda Lailatul Qadar? Saya kata tak tahu juga. Dia kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Awak tahu tak 1000 bulan tu berapa tahun? Saya kata bagi dengan 12. Dia kata keluar 80 tahun. Jadi ibadat malam tu semalam dia dapat pahala ibadat selama 80 tahun. Tahun depan mari pula dia kata. Kata ini kerja anak kecil Tuhan ni. Awak silap atas bawah belakang depan silap belaka, saya kata. Dia kata sebab apa silap? Yang pertama saya kata sembahyang ni dia ibadat yang telah ditentukan oleh Allah dengan aturan waktu dia. Bukan kita boleh reka-reka sendiri mari sembahyang setahun sekali, bukan. Kemudian sembahyang kita kena buat dengan ilmu. Ada kebersihan dia, cara dia, kaedah dia, macam mana nak buat dengan betul. Semua ni kena belajar. Bukan kita boleh buat main-main. Kemudian yang ketiga, tak ada satu hadis, tak ada satu ayat Quran yang beritahu malam 27 Ramadan mesti Lailatul Qadar. Mungkin, tapi bukan mesti. Nabi suruh cari malam-malam yang ganjil, tapi mungkin juga berlaku di malam yang tak ganjil. Maknanya sepanjang malam Ramadan 29 ataupun 30 hari ni, di mana-mana malam mungkin berlaku malam Lailatul Qadar. Jadi bila 7 malam 27 tu tak betul. Lepas tu mana boleh awak nak reka sendiri, mari semaya semalam dalam setahun dengan harapan dapat pahala 80 tahun. Tuhan mana nak beri kau awak? Buat ibadat dalam keadaan jahil. Kalau orang Syiah dia tak ada semaya tarawih. Sebab dia buka puasa pun lewat. Dia buka puasa dekat nak isyak. Sebab dia berpegang kepada ayat Allah, wa atimmus siyamu ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa itu sehingga sampai malam. Bagi dia maghrib ni tak malam lagi. Maghrib ni tak malam lagi. Malam bagi dia bila dekat nak masuk waktu isyak. Tapi padang sebab dia start puasa lewat. Kita keluar masjid sembahyang subuh, dia baru sahur. Jadi tu saya gurau dengan kawan-kawan Syiah. Adillah awak start puasa lewat, mana boleh buka awal sekali dengan saya. Awak kena buka lewat lah sebab awak start buka lewat. Dia tak marah gurau-gurau waktu. Jadi bulan Ramadan yang sedang kita duduk ni, dia satu ibadat yang menghubungkan kita seorang hamba dengan Allah Tuhan kita. Ustaz-ustaz kita biasa baca, kita pun biasa dengar. Masuk je bulan Ramadan, kita akan dibacakan ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni Allah Taala guna perkataan kutiba. Kutiba ni maknanya ditulis. Bila sesuatu perkara ni Allah Taala tulis dalam Al-Quran, mafhumnya kita kena faham ini perkara besar
Ini perkara penting, bukan perkara main-main. Kena beri perhatian sungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala tak akan tulis dalam Al-Quran melainkan sesuatu yang penting. Macam kita dalam kehidupan seharian juga. Benda yang kecil, remeh-temeh kita tak tulis. Kalau benda besar kita tulis. Nak buat pinjaman sampai puluh-puluh ribu. Ada surat, ada agreement, kena tulis, kena sign. Nak minta kerja, kena buat surat permohonan. Tapi nak minta kunyit dengan jiran sebelah rumah kita, tak sampai kena buat surat permohonan. Sebab benda tu kecil. Minta je. Benda kecil tak perlu surat. Benda besar dia perlu ditulis. La'allakum tattaqun. Di satu tengah hari bulan Sya'ban, ketika akhir bulan Sya'ban, dekat nak masuk bulan Ramadan, selepas daripada satu sembahyang fardu, Nabi naik atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca ayat Allah yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi ulang sehingga 3 kali. Kemudian Nabi turun daripada mimbar dan Nabi keluar daripada masjid. Sahabat-sahabat Nabi dia faham 2 perkara. Yang pertama, bila sesuatu perkara diisytiharkan oleh Rasulullah di atas mimbar, itu benda besar. Sebab Nabi tak akan isytihar di atas mimbar perkara yang main-main, perkara kecil. Yang kedua, bila Nabi berulang-ulang, maka ada perhatian sungguh-sungguh yang perlu diambil. Dalam kes ni Nabi ulang perkataan la'allakum tattaqun sehingga 3 kali. Lalu bila Nabi keluar daripada masjid, sahabat-sahabat ni pakat tanya, siapa di kalangan kita ni yang boleh cerita apa itu makna takwa yang sebenar? Lalu bangunlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bangun. Sayyidina Ali kata at-taqwa, dia kata ada 4 makna. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wa amalu bitanzil. Yang ketiga, wa ridha bil qalil. Yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil. Ini makna takwa, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kamu takut kepada Allah, Tuhan Rabbul Jalil. Yang kedua, wa amalu bitanzil. Kamu beramal dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, makna takwa, wa ridha bil qalil. Kamu rasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal isti'dad li yaumir rahil. Kamu membuat persiapan untuk hari nak berjalan jauh. Bukan jalan nak ke Mekah ni, jalan menuju ke alam barzah, seterusnya menuju ke negeri akhirat yang kekal abadi. Jadi ini 4 makna takwa. Takut kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, beramal dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, redha dengan rezeki yang sedikit, dan yang keempatnya membuat persiapan untuk menempuh perjalanan jauh. Ini Sayyidina Ali kata apa yang aku faham berkenaan dengan takwa. Takut kepada Allah dia tak sama dengan takut kepada benda-benda yang menakutkan dalam kehidupan dunia. Kita takut ke singa, takut ke harimau, takut ke orang jahat. Buat apa pergi dekat dia? Larilah jauh-jauh. Sebab ini memudaratkan. Takut kepada Allah bermakna kita semakin dekat dengan Allah. Sebab takut kepada Allah ni dia al-khawfu war-raja'. Takut yang disertai dengan rasa berharap. Bukan takut kita semakin lari. Semakin takut kita semakin dekat. Semakin takut kita semakin dekat. Dan akhirnya kita akan dipanggil menghadap Allah. Nabi sebut dalam satu hadis dia, iza matal am faqala al malaikat ma qaddama wa qala an-nas ma khallafa. Bila mati seorang hamba, malaikat tanya, dah hari ini nak jalan jauh, anda bawa apa sebagai bekal? Wa qala an-nas, manusia pula tanya, ma khallafa, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau kampung macam tempat saya, orang pergi ziarah orang mati ni dia duduk bawah pokok pauh, duduk atas geren. Saya selalu perhati orang cakap. Betul sebagaimana yang Nabi kata. Malaikat ni bila seorang hamba mati dia tanya bawa apa? Bekal apa? Amalan apa ada bawa? Manusia dia tak tanya apa yang si mati bawa. Apa yang arwah ni bawa. Manusia dia selalu tanya, kalau kampung saya orang istilah gemuluh ni ada tinggal gapo kan anak cucu dia. Ada tanah padi, ada kebun getah, ada kebun kelapa sawit, rumah sewa, motor ada berapa buah, kereta ada berapa buah.
Manusia dia memberati apa yang ditinggalkan. Sedangkan malaikat tanya apa yang kita bawa. Ini beza soalan kita dengan soalan para malaikat. Sayyidina Ali kata orang yang bertakwa, orang yang buat persiapan untuk hari menuju kepada tempat perjalanan yang kekal abadi. Yang pertama alam barzah dan yang kedua menuju ke negeri akhirat. Jadi saya mari malam ni sebagaimana yang saya janji dulu, kuliah apa solat daripada sudut sains perubatan. Masa tu saya tengah susun buku. Jadi bila siap buku tu, saya mari ni tunaikan janji lah ni, bawa buku. Jadi bila siap buku tu, di antara orang yang pertama sekali yang saya maklum kau tu Haji Makna kita lah, buku siap dah. Jadi bolehlah bawa pada sahabat-sahabat kita di Shah Alam ni. Solat daripada sudut sains perubatan yang bezanya buku ni dengan buku-buku lain yang ada di pasaran berkenaan dengan solat dan sains ni, yang ni saya tulis mengikut bahasa masyarakat umum. Maknanya semua orang, sama ada yang pernah mengikuti pengajian sains secara formal ataupun yang tak pernah, insya-Allah bila baca dia boleh faham. Sebab saya cuba terjemahkan istilah-istilah saintifik ini supaya dia menjadi suatu istilah yang boleh dimengertikan oleh semua orang. Sebab solat ni ibadat kita. Tak ada kalau sekiranya ilmu ni hanya mampu dipahami oleh sekelompok manusia. Tak ada. Ilmu mesti disebarkan supaya semua orang boleh faham. Jadi insya-Allah boleh dapat kat belakang tu. Dan yang kedua, pihak surau beri ruang pada hari ini untuk saya lancarkan sedikit sumbangan untuk sahabat-sahabat kita di kawasan saya di Dun Jabi sana, untuk sepanjang bulan Ramadan. Ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada orang miskin, ada apa. InsyaAllah kita bahagikan sedikit daripada lebihan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu untuk kita kongsi bersama supaya Ramadan dan Idul Fitri ini kita boleh sambut secara bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Minta ampun, minta maaf ada silap dan salah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.